Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke PNTV. Dalam episod kali ini, kita akan bertemu seorang pendidik yang akan memberikan kita tips atau panduan untuk membantu anak-anak kita supaya suka membaca. Dalam masa yang sama, kita juga akan belajar untuk menggunakan buku untuk supaya anak-anak kita ini lebih peka tentang keadaan sekitaran mereka. Para penonton, tetamu kita hari ini ialah Cikgu Rauda alias penulis buku Fairy Menjaga Kelestarian Laut. Selamat datang Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi Cikgu, mungkin ramai yang nak tahu ya tentang Fairy. Siapa ni Fairy sebenarnya? Fairy ini ialah sebuah kapal persiaran yang membawa penumpang ke destinasi mereka. Fairy ini juga mempunyai rakan-rakan dan keluarga yang terdiri daripada kapal berbagai jenis. Siri Fairy ini berasal dari Indonesia dengan nama Very. Jadi ia bermula dari Indonesia. Ini adalah buku yang diterjemahkan ya ke bahasa Melayu. Asalnya namanya Very. Tapi bila dah sampai Singapura, kita tukar namanya jadi Fairy. Bolehkah Cikgu berkongsi dengan kami bagaimana Cikgu tergerak untuk menulis ya buku ini sebenarnya? Pada 2019, saya melihat pos peraduan menulis buku Siri Fairy ini dari laman Facebook dan dari itu dengan tujuan bersahaja juga sebenarnya minat menulis buku kanak-kanak. Saya telah mengikuti peraduan tersebut. Saya juga teruja sebenarnya melihat peluang untuk menulis buku Fairy ini. Saya pernah baca buku Siri Fairy ini bersama anak-anak murid saya yang mana bertajuk Fairy si Kapal Persiar. Dan saya suka dengan ilustrasi, watak Fairy dan pengajaran yang boleh diperoleh dari buku ini. Oh, jadi dari minat tu ya. Jadi sebenarnya Cikgu nampak tentang ini apa waktu pesta buku kan? Itu adalah suatu peraduan. Jadi Cikgu memasuki peraduan tu lah. Jadi apa yang Cikgu belajar waktu yang khusus di pesta buku tu? Semasa peraduan tu, ianya terbuka. Jadi saya ada menulis beberapa tajuk buku Siri Fairy dan dua darinya terpilih. Apakah tema dan pengajaran yang sebenarnya ingin disampaikan melalui cerita Fairy ni? Tema dan pengajarannya ialah tentang menjaga alam sekitar yang mana saya rasa ianya amat penting untuk menerapkan sifat bertanggungjawab ni juga menjaga alam sekitar kepada kanak-kanak kecil. Pada anak-anak kecil ya. Boleh tak Cikgu beri beberapa tips bagaimana kita nak menanam minat ya supaya anak-anak kecil kita ni minat membaca, suka membaca? Dengan buku yang menarik seperti contohnya buku Fairy ini kan, ilustrasinya berwarna-warni, kemudian wataknya juga saya rasa murid-murid mengikut pengalaman saya, mereka suka dengan Fairy dan karakter-karakter yang ada di dalam. Dan bila mana mereka suka dengan karakter yang ada di dalam ni, mereka akan terkesan dengan jalan cerita. Jadi menurut Cikgu, pemilihan buku tu sangat penting lah untuk menarik minat anak-anak kecil. Betul. Sepanjang pengalaman saya menjadi guru di Tadika, saya dapati yang murid-murid ni, kanak-kanak kecil ni, mereka ni visual. Jadi mereka suka melihat gambar yang cantik, kemudian warna yang menarik perhatian.
Jadi mereka akan membaca buku tersebut. Apakah yang boleh dilakukan ya oleh ibu bapa untuk memperkuatkan mesej yang disampaikan supaya anak-anak dapat memahami pentingnya menjaga alam sekitar kita? Bagi saya, ibu bapa boleh senantiasa mengingatkan anak-anak mereka akan kepentingan menjaga alam sekitar. Mereka juga boleh menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka kerana kanak-kanak kecil ini akan mengikut apa sahaja yang dilihat dan apa sahaja yang didengar. Cikgu mengajar di prasekolah ya? Murid-murid kecil berapa umur murid cikgu ni? Saya ajar kelas bahasa Melayu bagi peringkat tadika 1 dan tadika 2. Tetapi saya juga mengawas murid-murid dari tahap bayi sampailah ke tadika 2 lah. Dari umur 3 bulan. Jadi di situ saya memberitahu kepada guru-guru di sana supaya membaca buku selalu dengan bayi-bayi ini sampailah mereka tu minat untuk membaca sampailah ke tadika 2. Jadi tentang murid-murid prasekolah ni cikgu, selalu ada ibu bapa mengatakan mereka ini tidak dapat fokus dalam jangka masa panjang ya. Fokus mereka itu atau perhatian mereka sering melencong. Tips apa yang cikgu boleh kongsikan untuk pastikan yang bila kita membaca tu anak-anak itu akan tetap mendengar atau beri perhatian? Satunya mungkin ni bagi ibu bapa di rumah kan. Jadi boleh gunakan prop ataupun tonasi suara mesti kreatif. Jadi yang akan menangkap minat anak tu sendiri. Jadi mereka tidak akan bosan bila ada nada tinggi, nada rendah, nada sedih. Mereka akan dapat rasa perasaan yang didapat dalam buku tu. Apa yang karakter tu rasakan. Jadi macam cerita. Jadi menghidupkan cerita tu lah cikgu. Jadi kita dan bukan kita menjadi macam pelakon pula kan. Jadi kita harus membuat variasi lah. Untuk kalau mungkin ceritanya tentang ini kelas tarian laut, mungkin kita boleh ada prop-prop tentang ataupun bawa mereka ke laut, tunjuk apa yang ada, apa yang boleh dilakukan. Jadi buku itu menjadi hidup Betul. Contohnya tadi saya telah mengikut serta dalam sesi bercerita di perpustakaan Tampines yang mana saya membawa prop papet tangan dan kemudian sampah, apa akan jadi bila ikan-ikan ni makan sampah, dan selepas tu saya ada sesi soal jawab dengan anak-anak kecil di sana kan. Mereka dapat jawab apa yang awak pelajari. Mereka jawab, tak boleh buang sampah dalam laut. Kemudian soalan kemudian, kenapa tidak boleh buang sampah dalam laut? Dan mereka dapat jawab. Walaupun mereka ni kecil tapi mereka dapat jawab, sebab ikan akan mati dan seterusnya. Jadi mesej dalam Ferry menjaga kelestarian laut ni adalah mesej yang mendalam cikgu ya, tentang pentingnya kita sama-sama menjaga kesihatan binatang dan juga apa yang berada di lautan-lautan kita tu ya cikgu. Betul. Cikgu bakal menerbitkan lagi satu buku, betul tak? Betul. InsyaAllah bulan Jun nanti. Ya, boleh ceritakan sedikit tentang buku yang bakal cikgu diterbitkan ni? Buku ini Ferry menolong kapal nelayan. Jadi di sini saya boleh terapkan kepada anak-anak kecil yang mana sikap membantu ni sangat baik. Jadi walaupun kita kecil, kita masih ada peluang membantu dengan cara kita tersendiri. Jadi itulah mesej buku yang baru ni dan saya juga diberitahu cikgu sebenarnya ada cara yang unik untuk menarik perhatian pendengar-pendengar seperti yang cikgu lakukan tadi kan. Cikgu menggunakan apa cikgu? Boleh ceritakan sedikit atau demo sikit untuk kita? Okey, pertama sekali saya akan menarik minat mereka melalui nyanyian. Jadi dengan mula bernyanyi, mereka akan mula memberi perhatian. Kita tak nampak betul cikgu. Naikkan sikit. Macam tu. Coba sikit. Ni cikgu memang belajar sendiri ke pergi kelas belajar main ni cikgu? Sebenarnya company saya DPCF adalah sesi bermain ukulele untuk menarik minat murid-murid kan. Jadi saya gunakan dalam pengajaran seharian.
Cuba mainkan satu lagu cikgu, kami nak dengar. Okey, cara menjaga buku. Okey. Sayang buku yang penyayang, selalu sedia untuk bercerita. Jaga saya bila membaca, saya buku yang penyayang. Jadi dari perspektif seolah-olah buku itu menyanyi ya. Betul. Sebenarnya ada lagi panjang tapi saya nyanyikan yang paling sahaja. Seperti jangan dudukkan buku, jangan pijak buku, jangan koyakkan buku dan seterusnya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jadi kami sudah tiba di penghujung episod ini. Terima kasih sekali lagi Cikgu Rauda. Sama. Terima kasih para penonton. Semoga berjumpa lagi.